Apa dia terus? Dia tak boleh terus sembahyang. Tapi tak ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW lepas pada sembahyang tu dia kata Asma ni batal dah hari sembahyang. Tak ada. Padahal dia tahu Nabi SAW mengikut pegangan kita, akidah kita ni, dia kalau benda yang salah orang buat, dia tak akan duduk diam. Dia tahu dia akan tegur. Itu cara Nabi SAW. Dia tidak akan duduk diam. Dia tidak akan membenarkan mana-mana sahabat dia kalau dia tahu terus dengan kesalahan. Dia tak akan biarkan. Dalam kes ini dia tahu, sebab dia nampak, lebih nampak daripada hak sekala. Tapi dia tak ada tegur, menunjukkan situ Imam Bukhari fahamnya. Tak boleh kita kata ghasyu ni semata-mata dalam semua keadaan yang batal air sembahyang berlaku. Tak boleh. Sebab apa? Telah berlaku ghasyu ni kepada Asma, tetapi dia tidak ambil air sembahyang, ataupun Nabi SAW tak tegur dia, menunjukkan setara tu tak batal air sembahyang. Kalau ia pun nak kata batal air sembahyang, iaitu keadaan yang lebih teruk lagi daripada tidur berlaku kepada seseorang, baru batal air sembahyang, iaitu pengsan kau, pitam kau, gila kau, mabuk kau, tu lebih lagi lah. Lebih lagi. Hak tu dalam keadaan tu baru batal air sembahyang. Hak tu nak ayat. Itu maksud tajuk dia. Bukhari ni hak istimewa dan tajuk dia tu. Adapun hadis dia tu serupa lah dalam kitab lain pun ada juga ni. Hadis ni ada dalam kitab lain, ada belakang. Hadis ni habis itu berkenaan dengan tajuk. Lepas tu kita tengok pada hadis ini. Dulu kita sudah jumpa dah, sebahagiannya sudah bincang dah. Ada beberapa perkara dalam hadis ni. Yang pertama, alam ni luas, bukan sekecil yang kita tahu, orang ramai ni tahu. Alam ni luas, alam semesta. Itu orang kita panggil alam semesta. Termasuk dalam alam semesta ni syurga, neraka. Alam Allah SWT buat alam ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa dia? Alam selain daripada Allah. Alam lah kau lah panggil. Itu dalam istilahnya, alam ialah hak selain daripada Allah. Syurga, neraka, kau apa, kau alam lah kau. Tuhan tu, Tuhan bagi sekalian alam, segala benda. Hak kita nampak, kau tak nampak kau. Kalau Tuhan bui nampak, hak kita tak nampak. Hak orang ramai tak nampak tu nampak. Seperti Nabi SAW sini, ditunjukkan kepada dia jadi nampak belakang. Sampai ke syurga, neraka, nampak belakang. Kalau Tuhan tunjuk, maknanya kita ni ada tabir di hadapan mata kita ni. Kalau Tuhan buka tu nampak sangat. Banyak perkara lah boleh nampaknya. Nampak orang mati, nampak orang kena seksa dalam kubur. Banyak lah. Nampak misalnya orang ni berdosa, nampak kotor dia, boleh nampak. Kalau Tuhan buka sikit je, boleh nampak jin, makhluk halus, boleh nampak. Tuhan buka sikit, nanti belah mana. Atas Tuhan buka tak buka. Dan Tuhan tidak buka kepada umum, ada faedah dia, hikmat dia, sesuai dengan hikmat dia. Sebabnya kalau buka tak jadi kerja apa manusia. Kalau nampak benda tu tak ada kerja apa. Kira nak semayang tak berhenti. Sedangkan agama tidak nak ajar gitu. Bukan nak suruh semayang, semua tak buat kerja buat dah. Dia akan jadi terganggu maksud asal kejadian manusia sebagai khalifah di muka bumi. Akan terganggu, mesti terganggu. Tengok sajalah orang hak nampak benda pelik kan, nampak hatu misalnya, Tuhan beri nampak dia, terganggu, serabut. Kalau tak ada ganggu benda lain pun nampak saja. Main dengan nampak belakang ni tak, mat situ pun nampak sini serabut. Kalau nampak dalam air tu berapa macam kuman ada dalam tu, nampak Tuhan tunjuk tak, tak lalu minum air jernih setara mana pun. Demo nampak air jernih, kita nampak lagu lain, sudah kerja kalau lagu tu tak jadi kerja hidup. Jadi Tuhan tak beri nampak tu sesuai dengan hikmat dia. Tapi dia nak bagi peringatan kepada kita, ada kalanya dia beri nampak kepada setengah-setengah orang. Jadi kita nak kata dia pelawak lagu mana, dia tidak pelawak. Dia nampak sungguh. Dia nampak sungguh. Kalau kita kata nak Allah dah dulu memang something lah, kita kata something.
Bila nampak Tuhan tunjuk tu, jadi baik jauh lepas ke mati. Tengok sikit. Tapi Tuhan tidak buat lagu tu berlaku kepada semua orang. Kalau lagu tu tak ada lah ujian, tak ada lah kepercayaan kepada ghaib tu. Sebab nampak. Percaya kepada ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib. Dia kena percaya kepada ghaib tu. Kalau nampak belaka, tak ada ghaib lah. Tak ada percaya kepada ghaib lah. Tapi Tuhan nak oyak. Kadang-kadang dia nak suruh kita ni ingat. Kalau Tuhan nampak-nampak, ada orang. Ada orang. Satu orang tu dia pelaga ayat semacam. Dia diri royak lah. Dia diri royak cerita ni. Dia pelaga ayat berhilah masa muda. Pada tu sekali tu dia kelek ayat dia. Dia pergi pelaga. Dia nampak api ayat dia. Api betul padam. Dia pun lepas. Lepas ayat. Tu dia nampak gitu. Orang lain boleh dia tak nampak gitu. Tuhan nak buka ke dia. Lepas pada tu tak tinggal balasah. Balasah semacam dia tu dulu. Sebelum pada tu tak pergi. Lepas pada tu dia lah je buka tikar, kau je gapo, je cuci dia sampai ke mati. Tengok. Kalau Tuhan nak buka sikit tak nak tilah mana. Dalam sedar gini bukan mimpi. Bukan mimpi. Kalau seorang lagi tu dia nampak orang dalam kubur tu kena azab. Berubah juga. Sampai akhir hayat berubah. Ayatnya Tuhan boleh buka. Benda-benda lagu ni supaya kita mikir. Dia ni ayat dia ni betul ni. Berubah sungguh ni. Kalau main-main dia sebentar je. Ni dok ni pak mati. Mana dia nampak sungguh. Kalau Tuhan nak buka, orang panggil kasyaf. Hak lagu tu. Kasyaf mana Tuhan nak buka. Dia boleh. Boleh buka. Orang biasa pun, orang hak banyak dosa pun, kalau dia nak buka macam awak tadi, dia bukan orang baik, tapi Tuhan nak buka boleh. Tuhan nak ubah dia dengan cara lagu tu. Bolehlah kepada dia, tapi kepada bukan semua orang. Bukan semua orang. Dan itu sebenarnya tidak ada kelebihan. Bukan kata orang ni ada kelebihan dia. Tak. Cuma kalau dia berubah, iyalah adalah untung untuk dia tu ialah. Nak kata kelebihan dari segi maqam kerohanian dia di sisi Allah Subhanahu taala, dia dak. Kerana dia nampak tu dak. Orang hak tak berapa betul pun dia nampak tu. Dia nampak. Dia tu tak berapa boleh pakarlah. Rosak dah lah. Tapi dia nampak. Dia tadi jerit tadi. Dia cocok kata dia. Dia cocok tu. Dia nampak. Kita tak nampak. Hak kita panggil orang cerdik ni. Orang waras molek ni. Tak nampak. Dia nampak. Jadi benda-benda lagu ni nak ceritanya di sini, selain daripada hak kita nampak, banyak lagi sebenarnya yang kalau Allah SWT buka, kita nampak. Nabi termasuklah di antara orang-orang yang dibuka oleh Allah. Banyak peristiwa-peristiwa dalam hadis-hadis disebutkan dia nampak benda orang lain tak nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, nampak-nampak ni tidak semesti kalau kita mata ni ke depan gini. Kalau Tuhan nak beri nampak tidak depan dengan mata kita, dia di belakang, boleh nampak juga. Kita boleh nampak lah alik belakang. Kalau tengok cermin kan, depan cermin nampak. Tidak mesti cermin. Allah SWT boleh buat satu keadaan kepada seseorang tu, tak ada cermin, tak ada apa, dia nampak di belakang. Boleh. Maknanya untuk melihat ni tidak semesti mengadap duduk depan, benda tu duduk depan. Tak. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pegang gitu. Sebab tu Mu'tazilah dia muskil. Kalau kata Tuhan ni boleh tengok dalam syurga seksa, mana Tuhan duduk depan. Kalau duduk depan, kita boleh kata duduk depan, duduk belakang, duduk kiri kanan, itu sifat makhluk, kata dia. Macam mana Tuhan lagu? Tak boleh, kata dia. Tuhan tak boleh tengok. Sampai bila pun tak boleh tengok. Dengan mata kepala ni tak boleh tengok. Tengok dengan mata hati, boleh jadi, kata dia. Mata hati. Mata kasar tak boleh. Sebab tu dia duduk bertikai tu, sebab dia kira dengan mata ni tak boleh. Sedangkan Ahlus Sunnah kata tak mesti. Tidak mesti nak nampak ni mana benda tu duduk depan. Hak kita nampak tu tidak semesti duduk depan. Misalnya kalau kita duduk depan cermin, hak kita nampak duduk depan kita, hakikat dia duduk di belakang. Tapi kita nampak dengan mata kita. Dengan mata ni jugalah nampak tu. Benda duduk di belakang. Makna Allah SWT boleh buat lagu tu. Allah SWT boleh buat. Boleh jadi kita kata mata kita tu Allah SWT buat lagu lain. Kalau dalam dunia ni kita sudah tengok dah, kucing
Tengah malam nampak dia gelap.